Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar melalui kaedah PDPR online untuk subjek Pendidikan Moral tingkatan 1. Unit 1 dalam tajuk Kenali Moral merupakan salah satu tajuk yang berada dalam bidang 1 pengenalan moral. Untuk pengetahuan, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 akan mencakupi 4 bidang, iaitu bidang 1 pengenalan moral, bidang 2 diri, keluarga dan persahabatan, bidang 3 hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat, dan bidang 4 moral, peraturan dan undang-undang. Keempat-empat bidang ini hendaklah dikuasai oleh pelajar di peringkat tingkatan 1, 2 dan 3, dan ketika pelajar berada di tingkatan 4, bidang 5, bidang 6 dan bidang 7 akan diteruskan tanpa memulakan semula daripada bidang 1, bidang 2, bidang 3 dan bidang 4. Oleh sebab itu, penting untuk pelajar mengambil perhatian sepenuhnya ketika berada di peringkat menengah rendah, iaitu tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Seterusnya, di muka surat 1, pelajar akan dapat melihat objektif keseluruhan untuk unit 1 kenali moral. Kita dapat lihat dalam unit ini, saya belajar tentang ada 5 yang disenaraikan sebagai objektif yang perlu dikuasai oleh pelajar, malah patut dicapai oleh pelajar. Yang pertama, maksud moral melalui contoh. Yang kedua, perbezaan perlakuan baik, benar dan patut. Yang ketiga, kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut. Yang keempat, perasaan apabila berkelakuan baik, benar dan patut. Dan yang kelima, cara perlakuan baik, benar dan patut. Dalam unit 1, ada 5 nilai yang berkaitan. Sebelum ini, cikgu sudah berikan senarai 18 nilai moral dan definisi moral yang merupakan nilai universal yang pelajar perlu ingat dan hafal. Oleh sebab itu, sangat penting untuk pelajar mengingat dan menghafal kelima-lima nilai dan definisinya dalam unit ini supaya memudahkan pelajar untuk mengikuti, memahami dan menguasai topik kenali moral. Apa itu moral? Moral berasal daripada bahasa Latin iaitu mores. Perkataan ini bermaksud tingkah laku yang baik, betul dan diterima, sejajar dengan kehendak agama, norma masyarakat, peraturan dan undang-undang seperti yang ditunjukkan dalam peta pemikiran di sini. Dalam peta pemikiran ini, maksud moral dijelaskan dengan mengambil kira masyarakat, guru, ibu bapa dan buku rujukan sebagai sumber rujukan kepada pelajar. Moral digambarkan sebagai mengikut norma masyarakat, tingkah laku baik atau buruk, tingkah laku betul atau salah, mengikut peraturan, berdasarkan undang-undang, diterima agama. 4 contoh tingkah laku bermoral yang digambarkan dalam slide ini ialah menghormati guru, memuliakan ibu bapa, membantu rakan, menziarahi jiran. Cikgu pasti setiap daripada pelajar cikgu tahu apakah yang perlu dibuat ketika berdepan dengan guru, berada bersama-sama ibu bapa, berada bersama rakan dan ketika menziarahi jiran. Senang sangat ni. Individu yang bermoral seharusnya berkelakuan baik, benar dan patut dalam setiap tindakan mereka. Terdapat perbezaan antara perlakuan baik, benar dan patut. Tingkah laku tersebut dijelaskan dalam jadual berikut. Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat itu adalah baik. Tingkah laku yang betul berasaskan fakta dan bukti yang sah itu adalah benar. Tingkah laku yang sesuai
dibuat dan diterima oleh masyarakat itu adalah patut. Pelajar sudah sepatutnya dapat melihat perbezaan di antara ketiga-tiga bentuk tingkah laku yang dijelaskan di sini. Mari kita lihat contoh perlakuan baik, benar, dan patut. Jeffrey ternampak dua orang rakannya, yaitu Hun Seng dan Irfan, sedang menconteng dinding sekolah. Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. Hun Seng dan Irfan telah mengakui perbuatan mereka. Guru disiplin telah menjatuhkan hukuman kepada Hun Seng dan Irfan. Baiklah para pelajar, dapatkah kamu menyatakan tingkah laku baik, tingkah laku benar, dan tingkah laku patut dalam situasi tersebut? Sekarang, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai tingkah laku baik, tingkah laku benar, dan tingkah laku patut. Tindakan Jeffrey melaporkan kesalahan rakannya kepada guru disiplin merupakan perbuatan yang baik. Jadi kita katakan ini adalah tingkah laku baik. Sementara itu, Bun Seng dan Irfan telah bercakap benar kerana mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Jadi ini adalah tingkah laku benar. Tindakan guru disiplin mengenakan hukuman ke atas Hun Seng dan Irfan adalah patut setelah kesalahan mereka dibuktikan. Jadi ini adalah tingkah laku patut. Seharusnya sehingga setakat ini pelajar telah dapat membezakan tingkah laku baik, tingkah laku benar dan tingkah laku patut dengan jayanya. Apakah pula kepentingan bertingkah laku baik, benar dan patut? Pertama, kepentingan tingkah laku baik, hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih mesra. Kedua, kepentingan tingkah laku benar, dipercayai dan diyakini oleh orang lain. Ketiga, kepentingan tingkah laku patut, membantu untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Jadi pelajar seharusnya tahu bahawa terdapat kepentingan untuk mengamalkan tingkah laku baik, tingkah laku benar dan tingkah laku patut dalam kehidupan seharian. Okey, sehingga setakat ini cikgu sampai kepada spot check pendapat. Pada pendapat anda, pada pendapat pelajar cikgu sekalian, adakah dengan meminta maaf dapat menebus kesalahan yang anda lakukan? Jangan lupa tuliskan pendapat anda dalam buku tulis yang kamu gunakan untuk buku pendidikan moral tingkatan 1. Seterusnya, dalam buku yang anda gunakan tadi, senaraikan ataupun berikan 3 kebaikan yang pernah anda lakukan terhadap rakan anda. Pastikan anda menulis sekurang-kurangnya yang anda buat. Atau kalau tidak pun, yang anda pernah lihat orang lain buat dan anda anggap itu sebagai baik. Mari kita teliti situasi Michelle dan Nur Kristina ini. Cikgu yakin kebanyakan pelajar pernah melalui situasi yang sama. Bolehkah pelajar mengenal pasti tindakan baik, tindakan benar, dan tindakan patut dalam situasi ini? Lihat pula situasi ini. Macam biasa terjadi kan? Cikgu pasti pelajar tahu apa yang patut dilakukan oleh Michelle. Tetapi, adakah perbuatan meminta maaf kepada Nur Kristina itu dapat menebus kesalahan Michelle? Kemungkinan semua kita pernah menjadi Michelle. Fikirkan. Baiklah, kita spot check lagi sekali. Soalan pertama, dengan berdasarkan situasi, terangkan tingkah laku baik, benar dan patut yang ada pada Michelle dan Nur Kristina. Soalan yang kedua, mengapakah Michelle dan Nur Kristina perlu bertingkah laku baik, benar dan patut? Soalan 3 adalah soalan spot check sebenar. Andaikan anda ialah Nur Kristina, apakah perasaan anda
apabila kawan Anda tidak menepati janji? Jawab dengan jujur ya. Tidak ada betul atau salah. Kita cuma perlu jujur saja. Baiklah para pelajar, akhirnya kita sampai ke segmen tugasan. Untuk tugasan, pelajar perlu melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan konsep dan pengertian moral, contoh tingkah laku bermoral, perbandingan antara tingkah laku baik, benar dan patut, kepentingan bertingkah laku baik, benar dan patut, perasaan apabila bertingkah laku baik, benar dan patut. Pelajar dikendaki membuat tugasan dalam bentuk video atau PowerPoint dan cikgu mahu pelajar menghantar tugasan menggunakan format yang cikgu sediakan. Itu sahaja. Terima kasih kerana mengikuti kelas pendidikan moral tingkatan 1 Cikgu Sofia kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Till then, stay safe and take care.